Assalamualaikum Nui berita cium Masdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dini dan juga Serina. Selamat pagi. Selamat pagi. Pertanyaan yang belum dijawab ni. Denny belajar bahasa Tutong harian ni ya. Nui berita cium. Apa kabar Masdi? Maaf kurang jelas untuk santunannya sebentar tadi. Alhamdulillah, saya kabar baik pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi bukan apa, kita ni memperkenalkan sedikit sebanyak bahasa-bahasa etnik di negara kita ni tu ingin menyentuh juga. Kalau tadi soalan yang kita ajukan kepada Siti Mariam berkenaan dengan bertanya John ya separuhnya budaya dan adat resam yang masih lagi ada keunikannya dan dikekalkan di daerah Tutong mungkin dapat dikongsikan dalam majlis perkahwinan ya. Baik, bagi daerah Tutong ya, adat resam yang masih lagi diamalkan walaupun kurang dipraktikkan, namun dapat kita saksikan juga ya pada majlis-majlis perkahwinan di daerah Tutong saja. Adat yang sering dilaksanakan adalah adat basuh kaki. Bagi puak Tutong, adat basuh kaki ini juga disebut sebagai buri puak. Dan bukan sahaja bagi daerah Tutong, maksudnya bukan sahaja bagi puak daerah Tutong, malahan juga bagi puak dusun juga mengamalkan adat basuh kaki ini. Dan kalau bagi puak dusunnya disebut sebagai nyagu atis. Dan juga adat resam membasuh kaki ini, kalau kita ni lihat atau kita ni kaji lebih dalam lagi, ia mempunyai sejarah ataupun cerita kenapa ia dilakukan. Dan mengikut kefahaman saya yang pernah saya bertanyakan kepada orang yang lebih pengalaman yang mana adat basuh kaki ini bermula daripada satu tragedi pada ketika itu. Mungkin saya pun kurang pasti pada tahun bila, namun ia berlaku di sekitar Kampung Pancur. Dan adat ini dilaksanakan kerana selepas perkahwinan memang kalau dahulunya memang ada pantang larangnya, iaitu yang mana perlu berpantang selama 40 hari selepas melangsungkan majlis perkahwinan. Dan adat basuh kaki ini kalau kita ni lihat juga selepas menyiram air ke kaki pengantin, memang mereka menyiram itu akan memberikan hadiah ataupun wang tunai dan wang tunai itu adalah digunakan untuk menampung kehidupan pengantin ini selama 40 hari. Itulah cerita sebenarnya mengapa adat basuh kaki diamalkan. Betul. Itu nyerah simbolisme ataupun simboliknya juas antara penceritaan di balik budaya yang masih dipraktikkan sebahagiannya di daerah Tutong. Cukup menarik. Kalau zaman dulu saya percaya kalau bukan pun dari mata wang, mungkin daripada barang-barang keperluan asasi harian itulah tu barangkali Masdi Ya, tepat sekali. Dan juga ada dikongsikan selain daripada kalau dahulunya mungkin mereka lebih memberi buah-buahan, lembu macam itulah kalau dahulunya. Kalau masa ni lebih kepada wang tunai. Betul. Baik, cukup indah dan cukup unik juga. Ini antara rasanya peranan kita ni selaku agensi media antarusaha untuk mewartakan kepada generasi muda apa antara adat resam, warisan budaya yang masih lagi ada dikekalkan selama mana ia tidak bercanggah dengan ajaran kita, agama kita ni. Alhamdulillah. Terima kasih Masdi. Tapi pertemuan kita belum berakhir. Ya. Ingin juga kita ketahui apa antara bahan yang akan dikongsikan dari daerah Tutong pagi ini. Silakan. Silakan Masdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Adini dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Bersua kita pada pagi ini untuk berkongsi maklumat semasa dan juga satu bahan sisipan sumbangan daripada rakan kita Ernie Sofinah Mustafa. Dan ada sebelum kita menyaksikan bahan visual tersebut, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan acara yang akan diadakan pada 8 Jun 2022, iaitu Majlis Musabaqah Muratal Al-Quran dan menghafaz ayat-ayat lazim beserta pemahamannya bagi mu'alaf peringkat daerah Tutong, dan insya-Allah akan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Serang Bangun daerah Tutong pada jam 8 pagi. Dan maklumat selanjutnya Auda, iaitu mengenai dengan program inovasi, projek inovasi produk 1K1P, dan penyertaan ini masih lagi dibukakan sehingga 6 Jun 2022 dan dibukakan kepada para belia, para pengusaha 1K1P dan PMKS yang tinggal di daerah Tutong sahaja. Dan ambil maklum kepada audio yang ingin menyertai projek inovasi 1K1P ini, Auda bolehlah mendapatkan keterangan lanjut mengenainya dengan melayari laman sesawang tutong.klik.
Baik, itu dua makluman semasa saya kongsikan sebentar tadi, dan untuk selanjutnya pula, mari kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Auda, seperti biasa, rampai pagi dari daerah Tutong kami akan berkongsi antara kebolehan ataupun kepandaian orang-orang kita ni, khususnya di daerah Tutong. Dan kali ini kita akan berkongsi mengenai dengan pembuatan bubu. Biasanya kalau kita lihat dahulunya, bubu ini diperbuat daripada bambu yang dianyam. Tetapi kali ini kita membuat pendekatan bersama salah seorang penduduk kampung di daerah Tutong ini yang membuat bubu secara moden. Kita saksikan bersama. Bubu merupakan sejenis alat menangkap ikan dan termasuk dalam kumpulan perangkap. Ianya sering digunakan oleh masyarakat Melayu yang tinggal di persisiran pantai, lautan ataupun penduduk desa yang tinggal berhampiran dengan sungai. Walaupun bentuknya yang agak berbeza dengan mana-mana perangkap yang lain kerana saiznya yang agak kecil, namun ianya mudah dibawa dan senang diletakkan di tempat yang didapati banyak mempunyai ikan dan tangkapan lainnya. Bubu merupakan salah satu alat tangkapan tradisional Melayu yang masih kekal dengan bentuk asal dan ianya masih digunakan sehingga hari ini. Akan tetapi masa kini, sebahagian orang sudah ada yang membuat bubu menggunakan bahan yang mudah didapati tanpa menggunakan bambu atau buluh seperti orang dahulunya. Antaranya Awang Normi Sahaidi dari Kampung Tanjung Panjang Tutong yang menggelar bubu buatannya sebagai bubu moden. Beliau berkongsi cara pembuatan bubu yang ditempah oleh para pelanggan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat bubu ni. Ni cara membuat bubu secara moden lah. Kalau dibandingkan dengan bubu orang zaman dahulu kan. Kalau bubu orang zaman dulu agak sukar lah kalau orang dipelajari. Pasal bubu orang dulu menggunakan alat-alat yang berada di dalam hutan lah. Ini aku tunjukkan saja sampelnya untuk membuat bubu damit sajalah. Yang pertama, ini kita di sini nih, ya kita masukkan yang saiz 8 inci. 8 inci masukkan di sini. Masukkan saja di sini. Suatu diikat. Diikat. Menggunakan tali apa tu? Ini menggunakan tali nilon je nih. Yang nipis benar. Ya, yang nipis. Kalau membuat ikatannya nih, kira sedapak lah. Cuma itu sajalah. Kalau kadang-kadang ada yang suka yang menggunakan kabel tie. Kalau saya menggunakan tali saja, tali nilon. Kalau menggunakan kabel tu, tie tu ringkas pulang tu, tapi yang dah tahan di air. Kalau dalam 6 bulan yang mudah terlepas. Cuma ni kan. Jadinya ini diputung. Ini dijahitnya, jahit saja macam ini saja. Sekelilingnya ni. Dalam satu bubuat tu berapa pipe PVC yang digunakan? Dalam satu bubuat tu saya gunakan kalau bubu 8 inci, saya menggunakan 4 ring lah. Termasuk tudungnya 5. Satu yang injap, yang kedua injap. Injap pertama sama injap kedua perbezaannya dengan sini tidak boleh sama atau sama rata. Jarak yang pertama sama yang kedua mesti dekat. Satu yang ketiga mesti dijarakan. Beliau menggunakan rawa untuk membuat 2 injap bubu. Injap bermaksud pintu pada bubu yang berbentuk corong untuk ikan, udang atau ketam masuk, tetapi menahannya dari keluar. Siapkan 1 injap, sarungkan bubu dengan karung beras tadi dan jahit di bahagian hujung. Pastikan menutup semua badan bubu, barulah memasang injap kedua.
Okey, setelah menyarungkan dan juga memasang injap kedua dan hasilnya macam mana tuan? Kita apa bisa kita gunakan untuk penutupnya tu? Okey. Untuk penutup bubuk yang 8 inci ni, saya gunakan pipe PVC je tu yang 8 inci. Macam ni kan? Ini contohnya. Rawa tu haruslah kita macam ni je tu sama. Jadinya rawa tu kita dengan pipe PVC yang 8 inci kita sukat. Jadi kita sukat macam ni. Ni satu kini dipotong seampas lagi, potong di sini. Jadinya jadi macam ni. Sudah jadi macam ni lingkarannya tu, kita jahit. Kita jahit mengikutkan pitak, jarakkan juga sini. Sini sampai sini sampai sini sampai dan sini. Dan hasilnya yang itu tu sudah tu dijahit. Lalu kita ni tanpa jadi macam ni. Di sini juga dimasukkan pelampung sudah tahu. Dimasukkan pelampung. Sebelum memasang tudung, kita haruslah memasang pelampung. Pelampung ini kita ni harus pasang inilah yang di dalam itu kan. Dimasukkan talinya, dimasukkan pelampung. Bukan apa aku masukkan pelampung itu supaya ya saya nambah pusing. Kalau anda berpelampung, kalau ikat macam ni, jadinya tali itu akan berkuntal. Berkuntal macam ni. Kalau macam ni, ya ikut madam, berpusing. Jadi pelampung menaruh di mana tu? Pelampung itu aku menaruh di dalam tu, di sebelah dalam. Sebelah dalam macam ni kan. Kiranya di sinilah ditabuk, satu dimasukkan tali, satu dibagi pelampung, satu dibagikan pelampung. Kita harus simpulnya. Ini kita ni simpul. Simpul supaya anda keluar dari pelampung yang kedua, yang satu tu. Satu sudah dimasukkan sini, satu disimpul lagi. Disimpul jadinya macam ni. Jadi satu bubu, satu biji pelampung dan satu biji bubu, satu biji pelampung. Keduanya jangan lupa je tu kabel tie. Kabel tie itu berguna je tu. Kabel tie itu untuk menahan tudungnya ni. Menahan tudungnya. Sini, dua butingan tu. Bukan apa, untuk kita ni membuang udang di dalam yang berada dalam buba tu. Okey. Cuma ni kan, ini kabel tie. Jadinya menunggang buba tu di sini saja. Ya. Jadi ini yang sudah terhasil ni Tuan ya? Ini yang terhasil. Ini bubu yang 8 inci. 8 inci. Di sini ada dua jenis yang kita ni dapat lihat. Satu jenis menggunakan penutup macam mana yang lapik pasuan ni? Lapik pasu. Di drill lagi tu, dibuat lubang supaya ya keluar airnya senang keluar kan. Jadi bis kita yang size 10 inci memang menggunakan tudung pasu ataupun mengikut permintaan? Atau ikut permintaan orang ramai je lah. Kadang-kadang ada yang meminta membuatkan tudung menggunakan ani juga. Menggunakan rawa ni juga, macam ni kan. Kadang-kadang ada juga menggunakan tudung penutup ani juga. Itu atas permintaan orang ramai lah. Iya. Jadi macam mana kalau orang ramai ingin menempah bubu dari bis kita, macam mana orang akan menghubungi bis kita, Tuan? Kadang-kadang orang menghubungi saya ni atau mengikut slot lah bagi aku kan, ikut booking kan. Jadi siapa yang dulu, jadinya atau ditulis tu dalam buku. Macam ada orang kan membooking bubu dalam 20 biji. Berapa size-nya kan, dalam 8 inci ataupun 10 inci. Jadinya kalau permintaannya dalam 10 inci, dalam 25 biji, jadi kami tuliskan dalam slot itu. Sekian-sekiannya dalam berapa hari bulan siap, dalam seminggu, baru kami boleh menyiapkan tu. Macam aku boleh menyiapkan bubuk yang dalam 10 inci tu. Jadi memang alhamdulillah memang banyak yang sudah yang menempah habis kita ni lah. Alhamdulillah lah. Ya. Baik, alhamdulillah inilah satu usaha yang baik ya. Kalau ada bakat dalam pembuatan bubu ni, kenapa tidaknya untuk mencuba dijadikan sebagai satu usaha untuk menjana pendapatan. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat kami bawakan dalam pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, itu dia pendekatan rakan kita Ernie Sofinah Mustafa ya, menyentuh mengenai pembuatan bubu. Dan alhamdulillah kalau kita saksikan aktiviti para nelayan masa ini dapat menghasilkan bubu dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih mudah dicari ya. Kalau kita ni lihat pada zaman dahulunya, memang pembuatan bubu ini lebih daripada menggunakan kayu-kayuan ataupun bahan-bahan yang ada di hutan. Namun masa ini
bahan-bahan daripada plastik khususnya mudah diperolehi di kedai-kedai dan itulah dapat diolahkan menjadi bubur yang mudah digunakan. Yang penting konsep pembuatan bubur itu perlu ada dan juga jerat untuk ikan ataupun udangnya. Memang perlu kita ketahui akan komposisi dari segi buatan dan sebagainya. Baik, ada sebelum kita berpisah ingin saya kongsikan lagi satu makluman di sini. Pada hari ini 5 Jun 2022 diadakan Garden Delight di Aquaponics Garden dan ianya merupakan satu aktiviti yang mempelawak ada untuk menikmati juadah di sana sebetulnya, menikmati juadah makan tengah hari dan juga high tea di Aquaponics Garden yang disajikan oleh Dayang Aisyah merupakan pemenang Winners of Australia Brunei. Baik, itu sahaja dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dini dan juga Serina. Silakan.